الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, suara saya jelas Jelas Alright. Okey. Okey, untuk pusingan pertama seperti biasa kita akan baca bergila-gila secara bertalaki. Okey, hari tu sambungan sekejap. Saya dah lupa dah ni saya bagi rakaman hari tu. Sambung ayat berapa? 11. 11 sampai 10. 11 hingga 16 kan? Ya. Saya rekodkan. Okey. Baik. Okey, saya rasa hari ni Ili dulu baca. Ili dulu ke Kak Liza dulu masuk tadi? Kak Liza dululah. Okey. Kak Liza masuk dulu Okey, Kak Liza boleh unmute. Assalamualaikum. Salam Kak. Mikrofon Kak Liza pakai headphone tu, mic dia kat mana Kak? Oh, akak pakai headphone yang bluetooth Tak ada wire, wireless Ada mic tak sini? Canggih tu. Tak tahu dah. Tidak dengar tak? Boleh. Cuma dia macam jauh sikit. Boleh lah, boleh. Dia ada mic kat sini tak? Ya. Kali tu macam jauh ni ya. Ada pun kan bilang tadi. Boleh? Dah kuat tu dah. Boleh. Masih tahan lagi. Dia suara dia kuat tapi dia macam bergema Bagaimana? Saya tak berapa dengar butir dia. Oh tak jelas dah. Dia kuat-kuat dah. Oh. Tak apa, cuba Kak Liza baca dulu, try baca dulu. Kalau saya dengar okey lah. Okey. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Benar. Boleh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanan sufaha. Hamzah tu jelaskan. Kama amanas sufaha.
Pada A dua ya. Bunyikan Hamzah. Kama amanat sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yahmahun. Ulaika alladhina ishtarahu ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Kak Liza. Okey, sambung Ili. Assalamualaikum. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Qalu tu panjang sikit Ili, ada ombak rindu tu. Paling kurang 4. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Ili. Baik, seterusnya Haja Aini. Boleh? Ya, unmute. Dia sampai 15 kan 16? 16 aja sampai bawah. Oh, tadi sampai 15. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu panjang. Hamzah tu sebelah alif panjang. Kalau di atas panjang. alif baru dia pendek. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu annu'minu kama amanas sufaha. Ya, Hajar boleh ulang tak?
Dekat Okey. kalimah qalu anu tu tak Okey. ada sabdu. Dia jangan tekan, Oh. terus je. Anu tak ada oh tapi ada hamzah. Anu minu. Anu minu kama. Qalu anu minu kama amanas sufaha. Boleh? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa Tu pendek. yamuddu. Hamzah tu ada atas ada apa? Oh. Atas ya tu kan? Jadi Ha, ha. dia bila ada atas huruf tu dia tak jadi mat. Yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Okey, sekejap aja. Pada kalimah ishtara tu, nashtaro. Dia jangan Taro. taraud. Kebiasaan kita kalau baca kita Tarawud. akan terikut Oh. ta tu jadi nipis. Tafkhim Tafkhim. Taro. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama ribahat tijaratuhum Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Aja. Terima kasih. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Okey, Zandra ada dah. Okey, yang tak boleh baca tadi siapa Puan Zulida dengan Puan Syikin kan? 2 orang Betul. Okey. Baik, kita terus pas Puan Nurain. Okey, boleh. Unmute Assalamualaikum Ustazah. Salam. Okay, Boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nun sabdu dengungnya mesti cukup kadar 2 harakat. Okay. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Tu pun ada sabdu. Amanan nasu qalu. Nasu qalu. Dia ada dengung. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus Ala innahum. Dia mana-mana je ada huruf nun sabdu tu kena ingat mesti kena cukup 2 harakat dengung dia. Okay. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Wa idza laqul. Dia punya sebutan qaf tu tebal. Kalau laqul ladzi dia akan jadi kaf. Qul. Wa idza laqul ladzi.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okey, sekejap tengok pada kalimah ma'akum tu, mim tu bertanda mati. Mana-mana huruf mim yang bertanda mati dia tak boleh baca dengan dengung. Lalu je. Ma'akum je. Inna ma'akum Okay. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okay. Allahu yastahzi. Zi tu tak panjang lah kan? Zi'u bihim tak. Sebab ya itu bukan mat. Dia ada hamzah berada di atas dia tu. Paling depan. Ya yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughya. Fi tughya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau boleh ghain tu jangan diqalqalahkan Ghain ni kalau mati dia tak ada sifat qalqalah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, jangan tak boleh re tu potong. Ya. Perasan tak? Perasan tak ujung tu ada re? Re tu tak boleh. Jadi Ya, betul. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil Suka saya dengar. Okey, tara tu betul dah. Tapi waw tu dia tidak ada hamzah atas dia. Jadi tak boleh tolak melalui tempat keluar hamzah macam Puan Ain baca tadi nashtara'ud kan. Ud tu ditolak daripada bawah ni hamzah. Sekarang ni dia daripada bibir. Bibir tolak dekat sini je lah. Waw tu kat bibir kan nashtara'ud baru dia kena tempat keluar dia yang betul. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Bil huda. Mati terus. Huruf mati tak boleh hidup balik. Kecuali huruf qalqalah. Jangan bila. Bil huda. Bil huda. Okey. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Tertukar baris pula. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Okey. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sama. Okey. Puan Nolin. Semua puan-puan kan? Ke ada cik tadi? Alright. Okey. Boleh unmute. Tak puan. Tak puan? Masya Allah. Tak apa. Sorry. It's okay. Saya start kan Ustazah? Okey, boleh? Boleh dengar tak? Boleh? Jelas. Rimas pakai ni. Rimas salah sianya. Tak apa. Ketat. Sebab ni untuk game kan? Macam penuh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Qulu innama ma ada alif. قالوا إنما نحن مصلحون Okay. ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن Qalu anu'minu kama. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن Tak sampai tak apa, berhenti. Ambil balik qalu. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okey, kejap dekat ma'akum tu. Cuba murnikan lagi dia punya sebutan tu, menunjukkan kita tahu kat situ tak boleh dengung. Inna ma'akum Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okay. Allahu yastahzi'u bihim wa mudduhum fi Yap. Cepat tutup pintu. wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mana? Okay, terus. Fama rabihat. Okay. Dia kalau ta bertemu dengan ta, Hamas tu sibuk je kau. Pula. Ta dengan ta dia tak perlu jelaskan bunyi Hamas mati. Sebab ta yang mati dengan ta yang berbaris ni Hamas dia lain bunyi dia. Nanti saya terangkan So yang ini dia masuk terus pada ta berbaris. Fama rabihat tija. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Alright. Okay, terima kasih. Sibuk je kau. Okay, Diana sambung. Sambung pula. Giliran Diana baca. Kan sambung takut baca ayat 17 pula. Dengar Alright, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu
يستهزئون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما pendek. قالوا أنؤمن كما Tu sekejap anu qalu anu'minu tu tak panjang sebab hamzah dekat atas alif. Qalu anu'minu kama. qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa iza lakul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sekejap Ma'akum tu betul dah tadi tu dia tak dengung. Cuma kaf ni kalau kita tak berhati-hati menyebut baris depan takut dia jadi tebal. Ma'akum. Dia nipis je, dia ringan. Ma'akum. Kakiku. Ma'akum. Okay. Qalu inna ma'akum. Betul tak? Ma'akum. Dia kalau ma'akum dia kalau ma'akum kan dia jadi qaf kan? Kakiku. Kakiku. Kum. Ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Lena. Dia kan kelebihan kelas apa ni? Kelas online ni lah dia. Bila kita baca tu lagi jelas sebenarnya bunyi tu. Kalau line okey lah. Kalau line okey tak sangkut kan. Bunyi angin terlepas ke tertahan tu semua dengar. Nasib lah. Okey. Hujan kat sana hujan ke? Hujan tu yang saya tak dengar sangat kot. Selebat-lebatnya kat sini hujan. Okay. Puan Zulida tadi tak baca. Kat situ tak baca. Okay, Zandra. Assalamualaikum. Assalamualaikum saudara. Salam. Dengar tak? Kalau dekatkan dengan bibir tu dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kejap. Zandra tadi baca U tadi tu pendek kan? Uwala kan? Okay. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey. Sandra baca tadi Fama kan? Tak Fama. panjang kan? Okey. Fama. Kadang-kadang lain ni dia drag kita punya suara tu. Pendek jadi panjang. Terima Alright. kasih Tata. Okay, sama. Okey, Fiza baca tak? Assalamualaikum. Ada tak orangnya? Salam. Ada. Ustazah tadi nak betulkan juga, bukan nak betulkan, nak bagi tahu saya pun cik juga. Sorry. It's okay. Sorry. Tak apa. Saja beritahu. Kalau macam nak saya panggil apa-apa, yang sepatutnya bagi tahu. Nak panggil akak ke, nak panggil nama sahaja ke. Naklah kita nak Fiza je. Minta tolong Ustazah panggil dia Miss Fiza. Wow. Tak ada. Fiza je pandai Zana. Okey Ustazah. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la nufsidu fil ard. Titik dia hilang satu jadi nuf Dia ada dua titik. Tuf. Allahu Akbar, sorry. Wa idza qila lahum. Kejap Fiza. Okey. Qi. Okey. Baru jadi qaf. Tadi kaf. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Okey, sekejap Kama tu nampak tak ada tanda panjang kat atas tu kan? Kama, So dia kena panjang lebih dari 2 harakat. Minimum 4. Okay. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana. Tak cukup. Kama tu tak cukup. Kama. Okey. Qalu anu'minu kama amanus sufaha. Manas ke amanus tadi Fiza sebut? Amanas, sorry. Okay. Tak nampak mulut. Oh, okey. Ke bawah. Nampak atas ya. Okey. Dia yang penting nampak mulut. Okey. Alamak mana tadi? Okey. Ala innahum humus sufaha Kejap Fiza, dia kalau humus tu kan dia masuk kepada sin yang bersabdu kan. Dia jangan macam seolah-olah terputus. Contoh macam Fiza baca tadi. Apa tu? Makalah. Humus sufaha. Dia jangan baca humus sufaha. Dia jangan macam seolah-olah terputus. Stop. Terus. Humus sufaha. Terus. Oh, saya macam stop ya Ustazah. Tak tahulah, telinga saya lah. Saya punya mic ni pun dalam telekong. Okey, kejap, sorry. Keluarkan, masukkan dari tepi tu. Tinggalkan mic kat luar. Ala innahum humus sufaha walakin la
يعلمون. Okay. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Hamzah sebelah alif dia jadi panjang. قالوا Amanna. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Fiza tengok jari. Qalu. Baru cukup. Okey, 4. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Syayatinihim dia. شياطينهم قالوا إنما معكم. Innama. Okay, betul. Terus. Kejap. Tak betul. Qalu inna ma'akum. Tak ada ma. Innama yang bawah dia tu selepas dia. Cuba ambil balik. Qalu. قالوا إنما Kan innama. معكم. Inna tu panjang. Inna. Okey, 2 kan Ustazah? Inna. Ya, ya. Qalu inna ma'akum. Sambung boleh Ustazah? Terus, Memang kena sambung pun. Okey. Dah cuba. Okey. Qalu inna ma'akum Inna ma'akum. Apa Ustazah? Qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum. Bukan inna ma'akum. Inna ma'akum. Na panjangkan dulu. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dekat nu tak ada waw. Nahnu Pendek. Innama nahnu mustahzi'un. Ha jaga jangan jadi ha. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Kalau tah dia jadi ha, dia jadi ha pedas. Ha ni macam kita menyebut huruf H. Ha, hari-hari. Mustahzi'un. Jangan tekan kuat. Ada tak orang sebut hari-hari? Tak ada kan? Tak. Tak ada. Orang sebut hari-hari. Itulah dia ha. Bukan ha. Lepaskan angin ha tu ringan. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Terus. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun. Baik-baik takut jadi ain. Bukan fi tu'. Fi tu'. Fi tu'. Fi tu'ya tu'. Betul. Dia jangan ada qalqalah. Tu' ya. Fi tu'yanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawud dhalal. Jaga. Bukan to tapi ta. Nashtarawud dhalal. Taro. Senyum dulu. Okay. Ulaika alladhina ishtarawud dhalal. Sorry. Salah. Tersenyum. Okay. Sebab apa Fiza tadi boleh baca ta jadi to? Sebab dekat shin tadi Fiza muncung. Dia macam ni kan bila kita baca nashta. Dia mengikutlah mulut yang muncung shin tadi. Shin tak muncung sebenarnya. Nashta. Nashtarawuddala. Baru dia jadi ringan. Nash. Ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Okay. Fama rabbihat. Okay, kat mana sabdu tu? Ra tak ada sabdu, ba tak ada sabdu kan? Fama rabihat
Dekat situ, dekat ta baru tekan kan. Tak. Oh, okey. Fama rabbi Allah. Fama rabihat. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayuh. Okey. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sorry. Tak apa. Nak membetulkan sebutan huruf tu bukan senang. Kita dah baca daripada kecil. Kita dengar, kita ikut tiru je seakan-akan. Tapi kita tak korek betul-betul dia punya makhraj kan. Sebab tu kadang dia jadi sengit-sengit sikit lah sebutan. Sengit tu sebab kita pun bercakap hari-hari pun cakap bahasa kita. Kita mengaji pun ikut bahasa kita. Memel lah kan. Okey, terima kasih Ustazah. Okay, sama. So nanti saya akan sambung bacaan daripada ayat 17 hingga ayat 20 untuk minggu depan punya. Tapi sebelum tu saya nak sentuh berkenaan dengan ayat yang kita baca hari ni. Beberapa tempat lah yang penting dan yang selalu kita buat silap. Jadi boleh take note, boleh tanda siap-siap kat situ. Sebab kadang-kadang kalau kita baca kan, mesti tersilap kat situ kan. Yang paling mudah yang kita tak perasan, tapi dia punya impak dia tu jauh tersasar apabila huruf tu tertukar. Contoh, wa idza qila. Dekat qaf tadi tu saya ada sebut juga, beberapa orang yang sebut tu macam tak berapa tebal kan, dia jadi kaf kat situ. Dan apabila dikatakan qila, dikatakan, tapi bila kita sebut qila tu nanti kita akan bagi maksud yang lain, iaitu makan. Tu kena hati-hati. Akala, telah makan. Ya'kulu, sedang makan. Kul, kalau kul, makanlah. Tapi kalau kita baca surah Al-Ikhlas ke apa-apalah surah yang ada kul, kalau kita sebut kul, katakanlah, betul lah. Tapi kalau kita sebut kul, maka dia akan jadi makanlah. Tu kena hati-hati. Jadi qaf dengan kaf tu mesti kena pastikan. Sekejap saya nak apa ni, baru masuk. Okay. Qaf dengan kaf tu kita kena pastikan tempat dia betul. Sebab apa kadang-kadang dia jadi tertukar? Sebab qaf dengan kaf ni tempat keluar dia berjiran, dia sebelah aje. Kan? Untuk minggu ni insya-Allah saya akan terangkan tentang alisan . Hari tu saya dah sebut tentang makhraj bahagian al-jauf dan tekak kan, iaitu al-halqu. Hari ni kita nak masuk lidah. Tapi sebelum tu saya akan sebut dululah mana part-part yang selalu kita tersilap pandang. Lepas tu ha dengan ha. Muslihun. Kita tahu ha tu bila kita sebut tunggal tanpa baris, dia akan bunyi ha. Ha, hi, hu. Beria kita menyebut ha, hi, hu kan. Tapi bila masuk kalimah, contoh ayat 11. Muslihun. Jadi ha terus. Jadi dah tak dapatlah maksud orang yang melakukan kebaikan. Muslih. Orang yang soleh, orang yang baik kan. Dia bukan soleh dah jadi soleh je. Tu kena hati-hati. Ha dengan ha. Pun sama, ha dengan ha ni dia punya tempat keluar sebelah. Dia berjiran. Sebab tu kadang-kadang tersilap juga kita meletak makhraj. Okey. Kemudian ada beberapa tempat tadi bila kita baca kena ingat ada tanda panjang mesti dibaca lebih dari 2 harakat. Tak boleh sama dengan mat asli. Mat asli 2 harakat dia tidak ada tanda panjang. Tapi kalau yang tanda panjang tu sama ada 4 atau 5 atau 6 bergantung pada kalimah tu . Kemudian ni kita nak saya nak masuk sikit pada ayat yang ke-15. Sekejap. Tahu pun dia bising. Okey. Saya sebut apa tadi 15 ayat 15. Fi tughyanihim ya'mahun. Ni tolong tanda bulatkan ke apa ke yang patut. Mesti kita akan kebanyakanlah kita mesti kita akan qalqalah. Faham qalqalah lantun. Agh. Mesti nak bunyi juga kan sebab dah terbiasa. Yang kita biasa tu kita cuba ubah. Maknanya lepas ni jumpa ghain je, hati-hati jangan lantunkan. Memang dia tak ada pun istilah lantun tu dalam sifat ghain. Kita sendiri lantunkan kan. Fi tugh. Nanti saya sebutkan dia punya sifat yang ada pada ghain tu. Dia tidak terlepas ataupun tidak terlantun. Okey, lepas tu sebelah dia ya'mahun.
Tadi sebab ni bukanlah kesalahan yang nyata. Dia jadi lahnun khafi, kesalahan yang khafi jadi saya tak nak sentuh dululah tadi. Jadi saya lamsam semua sekali. Sebab dia berkait dengan apa yang saya dah terangkan minggu lepas, iaitu bahagian al-jauf, iaitu alif, waw dengan ya ni laluan huruf tu hanya di bahagian mulut. Hi kan. Dia tak boleh dia jadi sengau. Tapi perasan tak kita pada kalimah ya'mahun. Rata-rata tadi dia baca ya'mahun. Hamil semua hengau. Mana? Nak bagi tahu. Ha tempat keluar dia makhraj halkum. Waw tempat keluar dia kat tengah-tengah al-jauf, iaitu rongga mulut. Nun sahaja yang makhraj dia ada berkait dengan khayshum atau hidung. Tapi bila kita nampak nun tu, macam saya sebut sebelum-sebelum ni kan, mata kita ni special. Kita dah tak pandang dah ha dengan waw, tapi kita pandang nun siap-siap. Tu yang jadi ya'mahun. Dia bukan hun. Waw tak masuk pun dekat hidung. Ya'mahun. Katalah kita sebut hawa bunyinya apa? Hu kan? Ada tak orang sebut hu? Hawau mati dah. Kalau orang dulu kan eja. Hawau mati di depan hu. Ada tak orang baca hawau mati depan hu? Tak ada. So tiba-tiba masuk nun kat sebelah, dia boleh jadi ya'mahun. Kita tak perasan kan? Tu kena betulkan. Jadi ya'mahun. Ya'mahun. Jelaskan betul-betul hawau hu. Baru pergi dekat nun. Okey? Boleh? Memang ini bukan kesalahan besar atau jali. Dia kesalahan kecil iaitu khafi. Tapi dia dituntut untuk kita betulkan. Sebab dia jadi makruh yang tercela. Maknanya Allah tak suka kita buat. Jadi tinggalkan. Okey? Baik. Seterusnya pada kalimah satu lagi Ulaikal ladzina ishtaro. Ni saya sebut tadi shin. Shin ni huruf yang keluar daripada tengah lidah. Hari ni kita akan bincang. Ustazah ni semua hari ni entah sempat ke tidak dah. Okey, shin ni kita dah terbiasa juga. Kita menyebut shin mesti nak muncung, betul tak? Contoh, a'udzubillahi belum apa-apa dah muncung dulu dah. Sedangkan shin tu betul tak? Betul tak Fiza? Beria dia buat macam tu. Shin memang bukan huruf bibir. Jadi logiknya memang tak boleh lah, sebab shin tu katalah ni kita punya lidah, dia keluar dekat sini, kat tengah-tengah ni. Ash. Cuba kita senyum sambil sebut shin. Ash. Boleh tak? Boleh kan? Sama tak bunyi dia? Sama. Kita je ngada-ngada sebut ash. Boleh sangkut henga. Satu henga macam tu. Tak. Lepas ni shin jangan muncung. Ditakuti bila shin muncung, dia menjangkit ke tempat lain. Tu masalah dia. Ingat, shin tengah lidah tak boleh muncung sebab dia bukan huruf bibir tapi dia huruf lidah. Sebab kita fokus lebih pada bibir. Okey, jadi lepas ni jangan baca a'udzubillahi minash. Jangan minasyaita. Minasyai. Dia akan jadi ringan. Jadi tadi pada kalimah walaupun shin tu mati tetap sama. Ulaikal ladzina ishta. Kan ta tu jadi ringan nak menyambut shin yang memang dia dah senyum. Kalau shin moncong, memanglah ta tu sambut moncong. Kita nampak orang masam. Takkan kita tiba-tiba nak nyengih je kan? Okey, contoh gitulah. Jadi, tapi hati-hati juga bila shin tu dah tepat sebutannya, ta tu pun dia dah tepat sebutannya. Ra tu jangan pula jadi nashtaraut, habis ra jadi ra. Tak boleh Ra tu tetap dibaca dengan hukum yang ada kat situ. Ra tu dibaca tafkhim. Kalau tak biasa, cara nak membiasakan tu sebut satu-satu. Nashtaraut. Tu memang susah. Saya akui, kebanyakan orang baca kat kalimah ni susah nak dapat yang betul-betul tepat pada makhraj. Satu-satu Ulaika, tengok mulut saya. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata. Okey. Boleh So nanti kalau nak tengok balik rakaman ni,
Saya lupa tadi Kak Rozi dia akan masuk, dia akan record, saya ada record, lepas tu dia akan masuk dalam YouTube Al-Mu'minun. So nak kena jaga jugalah kita punya aurat ke apa ke kan. Takut nanti sekarang ternampak pula. Baik, boleh Nashtarawun. Bila kita baca laju je kadang kita lupa. Jadi tanda siap-siap kat kalimah tu. Satu lagi, secara keseluruhannya pada ayat ni, mana-mana huruf saya dah sebut tadi, yang mati tak boleh dihidupkan semula kecuali huruf qalqalah. Kebanyakan lam yang mati memang tak ada dalam huruf qalqalah. Qalqalah ada 5 je kan? Baju dan kotor kan? Ada tak huruf lam? Tak ada. Kan? Jadi kalau baca jangan dihidupkan pada lam yang mati. Contoh, wa idza qila lahum la tufsidu fil tu tak boleh. Ala innahum humul dia beranak huruf tu, dia bertambah lagi huruf. Tu salah lah. Tak boleh Ingat huruf yang mati semua sekali tak boleh dilantunkan semula kecuali huruf-huruf qalqalah. Tu sahaja. Itu pun huruf qalqalah yang matilah. Kalau huruf qalqalah yang baju dan kotor tu tak dimatikan, dia tak ada berkait lah dengan qalqalah. Faham ke maksud baju dan kotor tu? Macam ada yang tercengang-cengang tu. Okey, faham Ba, jim, dal, qaf, ta. Itu adalah huruf qalqalah. Macam-macam sekarang ni. Kalau dulu-dulu sebut apa ajid, kotin, bakat. Bukan. Apa tak saya tak ingat lah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubu jadin kan. Mungkin kalau Hajah Aini biasa kan? Kan kutubu jadin orang dulu-dulu. Orang sekarang ni dia pusing pula nak bagi budak-budak mudah faham. Bukan budak je, mak budak pun nak kena ingat kan. Jadi dia bagilah baju dah kotor lah, baju dan kotor lah. Tak kisahlah hafal ke tak hafal ke, tapi yang penting sebutan tadi tu tak boleh diberanakkan tak boleh dilantunkan. Baik. Okey, untuk bacaan hari ni ada nak tanya apa-apa tak? So jelas kalau nak tanya boleh unmute nanti tanya. Kalau tak ada saya akan terus Ustazah. Ya. Nak Fiza. tanya, dekat 11 sampai 16 ni banyak qalu kan? 11 sampai 16, okey. Dia banyak qalu, tapi tadi kan Ustazah cakap qalu ni semua 4 kan? 4 ke atas, sorry. 4 atau 5. Okey. Tapi kalau yang macam ayat 12 ni kama aman nasufaha tu kan? Sufaha tu kan? Tapi dekat fa tu pun kan panjang kan? Tapi dia kena sufaha kan? Tapi ha ke fa? Ha, sorry. Okey. So bila nak stop tu kan, itu pun kena panjangkan juga. Of course. Itu macam berapa banyak Ustazah? Berapa banyak? Hanya lemon. Okey. Dia boleh 4, dia boleh 5, dia boleh 6 juga. Okey, saya bagi tahu secara terperinci lah sebab kita tak masuk mat lagi sebenarnya. Dia ada mat jaiz munfasil, dia ada mat wajib mutasil. Saya tak nak sebut dulu awal-awal nanti orang pening. Okey, jadi dia perbezaan dia mat jaiz dengan mat wajib ni, mat dengan hamzah bertemu. Tapi bezanya bertemu dalam satu perkataan ke dalam dua perkataan. Okey. Kalau minas amanas sufaha, kalau kalimah as-sufaha tu adanya huruf alif iaitu yang tanda panjang tu, dia bertemu hamzah dalam kalimah yang sama. Jadi mat wajib mutasil. Okey, jadi kat situ dibaca 4 atau 5 asalnya, tapi boleh juga dibaca 6. Kerana apa? Kedudukan mat wajib mutasil itu berada di hujung kalimah menyamai seperti mat arid li sukun. Panjang cerita dia. Okey. Tapi yang saya boleh bagi tahu dulu dekat Fiza supaya Fiza boleh faham, kat situ pun kena baca panjang. Panjang tu paling kurang 4 atau 5 dan boleh juga dibaca 6 dengan syarat di hujung tu mesti bunyi hamzah. Okey. Sufaha. Gitu. Cukup. 4, 5 atau 6. Kalau nak sambung lagi tu banyak lagi dia punya syarah dia. Sebab kalau hamzah tu berbaris depan, dia ada 9 wajah pula. Tu nanti dulu ya. Kita concentrate kat sini sebab saya macam sebab dia boleh juga dibaca ismam apa semua. Dia banyak, sangat banyak sebenarnya. Okey. So faham maknanya kena panjang juga. Panjang juga. Okey. Alright. Okey. Datuk Nurul baru sampai. Datuk Nurul baca dulu boleh? Nasib baik saya perasan tadi. Saya dah lupa dah tadi. Ustazah nak tanya jap. Sorry. Mak wajib 1 kalimah, mak jaiz 2 kalimah ya. Betul.
Okey, betul. Terima kasih. Sama. Lepas tu Zandra, kalau nak kenal, mungkin ada setengah daripada kita yang dia tak mahir bahasa Arab kan. So sekarang yang boleh membantu, kita ada banyak Quran yang dia dah cetak Quran perkata tau. Quran perkata ni satu kalimah satu makna tu. Itu namanya perkata. Setiap satu kalimah satu perkataan bawah. Kat situ Quran tu kebanyakannya memang dia punya warna berselang-selang untuk bagi kita kenal kalimah tu berasingan. So kita tahu mak wajib ke mak jaiz. Kiranya Quran-Quran yang dah dicetak sekarang ni banyak sangat membantu. Okey, boleh Zandra? Okey. As-Sa'atu Idaman ni Datuk Nurul kan? Tak, Datuk Nurul. Ya, saya. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh Datuk Nurul baca dulu. Boleh, insyaAllah. Alright, okey. Ayat 6 sampai 16 kan? Ayat, wow banyaknya. Ayat 11 sampai 16. Oh, sorry. Tak apa. Ayat 11 sampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kejap Datuk Nurul, ta pastikan dia baris depan tu jangan jadi ta. La tuf. Nipiskan. La tuf. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Sekejap Datuk Nurul boleh berhenti dekat qalu tu kalau panjang sangat. Lepas tu aminu tu panjang. Ada waw. Aminu. Ya, okey. Wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu. Okey, qalu tu dua betul. Lepas tu ambil balik qalu tu baru panjang. Ambil aminu. Qalu. Ambil qalu balik. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum mus-sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu innama nahnu Inna tu qalu panjang. innama Bukan innama. innama Datuk. Qalu inna panjang. Okey. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi du'yanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Hello, sekejap. Datuk Nurul, tadi saya punya line tak okey tadi. Fi tughya. Dia jangan jadi dot. Fi tughya. Saya ulang balik. Sorry. Allahu
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih. Oh sampai Datuk. Alhamdulillah sempat juga. Okey. Okey. Saya sambung bacaan ke surat 4 hingga ayat daripada ayat 17 hingga 20. Okey. Oh, saya lupa nak hantar kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Okay. So itu untuk minggu depan punya bacaan lah ayat 17 hingga 20. Tak panjang kan, sikit je. Tapi itulah nak kena betul-betul pastikan makhraj kita yang kita sebut tu tepat Okey, baik. Kita habis bahagian talaki, kita masuk masa yang berbaki ni pada hukum pada makhraj yang kita baru buat sampai mana hari tu. Nota saya tak silap saya dah bagi 2. Bahagian makhraj kan ada 5 kan. Saya bagi al-jauf dengan al-halqu kan. Okey, kalau saya silap tolong betulkan. Ya, saya cuba share balik semula, boleh tak? Nampak jelas tak? Nampak Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya harap sempatlah, insyaAllah setengah jam sempat Kita masuk huruf-huruf yang keluar daripada lidah kita. Okey. Huruf yang keluar daripada lidah kita banyak dia ada 18. Itu yang kadang-kadang banyak daripada lidah ni kita menyebut huruf tapi kita tak guna dekat lidah sepenuhnya. Kita parking dekat bibir separuh. Tu yang dia jadi kurang tepat sebutan tu. Baik. Nanti ingatkan saya akan hantar rakaman pula gambar untuk nota makhraj lisan
Baik. Okey, 18 huruf yang keluar daripada lidah ini dia akan keluar pula pada 10 tempat sahaja. Okey, 10 tempat sahaja. Kenapa 18 huruf tapi 10 tempat? Sebab ada beberapa huruf yang berkongsi tempat atau berkongsi tempat keluar. Maknanya dia sama tempat keluar dia. Dia adik-beradik. Tapi dia punya sifat tu yang membezakan antara huruf-huruf tu. Bila kita sebut huruf tu jadi lain kan, maknanya kat situ apa? Sifat dia tak sama. Okey, kita tengok satu persatu dulu. Kalau kita kira kat situ cukup tak 18? Cuba kira cukup tak 18? Okey, cukup kan 18? Baik, kita tengok daripada qaf dulu. Kenapa qaf? Sebab kita dah pergi dekat al-halqu hari tu, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi kita akan pergi selepas kha. Okey, saya sebut lagi sekali, kha kedudukan dia dekat hujung halqum. Jadi qaf tu, cuba tengok gambar tu kat mana? Pangkal lidah sebelah dengan hujung halqum. Kalau kita sebut serentak, kha dengan qaf dekat-dekat je. Contoh kita letakkan baris. Kha, qa, kha, qa. Dekat ke jauh? Dekat kan? Cuma bezanya kha tu dia keluar angin. Qaf tu dia tahan dulu baru dia lepaskan. Jadi qa. Dia tak keluar angin. Kalau keluar angin maka dia jadi macam kha. Baik, kedudukan qaf mesti kita mengangkat pangkal lidah tu terangkat ke langit. Qa. Qa, qi, qu. Qa. Ini adalah huruf masam. Sambil-sambil tu tandakan huruf masam ataupun huruf ketika kita menyebut kita tak buka mulut kita kiri dan kanan. Jadi masam lah nama dia. Istilah tajuk dia susah sikit nak ingat iaitu isti'la. Boleh juga saya sebut. Tapi bila saya bagi pilihan antara masam dengan huruf isti'la, masing-masing suka sebenarnya sebut huruf masam ni, dia ingat. Jadi dia akan masam. Boleh tak kita sebut huruf qaf sambil kita sengih? Memang tak boleh lah. Maka dia akan jadi ka. Tak boleh. Waqala jadi waqala. Salah. Jadi masam sikit masuk qaf. Baik. Seterusnya sebelah dia, jiran dia. Ini tempat keluar yang kedua. Qaf ni bahagian lain. Kaf bahagian yang kedua iaitu pangkal lidah juga tapi di hadapan sedikit berbanding tempat keluar qaf. Maka dia jadi ka. Yang ini huruf senyum. Jangan pula masam yang ni. Innalladzina kafaru habis. Kafaru. Ini senyum. Okey, ka. Jangan qa. Okey, itu tempat keluar yang kedua. InsyaAllah dia mudah. Ini ringan Dia tak berat macam qaf. Baik, kita masuk bahagian yang ketiga. Yang tengah-tengah tu iaitu dia beratur kat situ. Jim, shin dan ya. Jim, shin dengan ya. Kalau kita sebut huruf tu tunggal tanpa baris, kita tak nampak. Jadi kita akan sebut huruf tu secara berbaris ataupun mati. Baru kita nampak kita punya lidah yang mana terangkat ke atas sebenarnya. Bila dia dah letak huruf jim, shin dengan ya tu kat tengah, bermakna kita angkat lidah kita ke atas. Okey, macam mana cara dia? Matikan dulu. Jim, aj. Cuba matikan masing-masing. Aj. Siapa rasa lidah dia yang tengah tu terangkat, maka betul lah. Okey, lidah yang tengah aj. Okey, yang ni saya nak bagi tahu sikit. Nampak muka saya tak? Ke nampak makhraj lisan sahaja? Mungkin yang guna handphone nampak Nampak Okey, nampak. Okay. Jim ni kalau kita nak baca Quran bermula dengan a'udzubillah. Lafaz a'udzubillah pun dah ada dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa perasan? Jim kan belakang tu, syaitan yang direjam. Kita ni nak memohon perlindungan daripada Allah, tak nak ada gangguan syaitan, tapi sebutannya tu kurang tepat. Jim. Jim tu dia ada satu sifat yang dia kata sifat dia tidak boleh dilepaskan angin. Tapi kita baca rajim, dia bercampur dengan zzz, dia tak boleh. Saya kena sebut sikitlah sifat dia sebab ketika kita menyebut huruf jim, lidah kita yang tengah tu terangkat melekat.
Melekat. Dia tak ada ruang udara yang keluar. Jadi kita kena baca atau sebut, okey, dengar baik-baik. Jajiju. Dia tak boleh jajiju. Ha tu. Boleh nampak beza? Jadi bila kita matikan dia memang akan melantun sebab dia ada sifat qalqalah. Tapi kalau kita matikan ada qalqalah dan ada angin, contoh bunyi dia uj, tu salah. Sebab dia bercampur dengan angin. Dia tidak ada keluarkan angin, jim uj, dia bersih tapi ada qalqalah. Itu jim. Okey, jelas Keluarnya di tengah lidah. Kemudian siapa lagi adik-beradik dia? Shin. Okey, ejaan shin, apa ejaan shin? Shin ya nun. Ni jangan tak tahu Sebab ada setengah orang kata shin tu sebutannya shim. Salah. Bukan shim tapi shin, iaitu shin ya nun. Okey, baik. Apabila kita menyebut huruf shin, kita punya lidah yang tengah tu terangkat ke lelangit. Tapi tidak rapat. Kerana apa? Kerana shin ini mengeluarkan angin. Pada sifat dia tu banyak. Dia ada keluarkan angin. Dan ada satu sifat yang istimewa iaitu disebut tafashi. Ataupun istilah dia dalam bahasa Melayu kita ni kita sebut berhamburan. Ash. Dengan syarat, kita dah tahu dah ni shin keluar kat mana? Tengah lidah. Jangan muncung lagi. Ash. Okay. Ash. Bila kita senyum, kita dapat rasa dan kita boleh fokus lebih pada tengah lidah yang naik ke langit tadi tanpa melekat. Baru tepat Ash. Okay. Tengah lidah naik ke langit tu rapat ke tidak? Tak rapat. Sebab dia nak bagi ruang udara tu keluar. Ash. Tu Syarat jangan muncung. Baik. Seorang lagi adik-beradik dia dalam tu. Iaitu ya. Ya ni tengah lidah terangkat juga ke atas tapi tak melekat juga. Tetapi banyaknya tapi ya ni. Dia tidak ada angin pula macam shin. Ya dengan shin sama naik tengah lidah tapi tak melekat. Tapi ya ini tidak ada angin. Cuba kita matikan. Ai. Tengah lidah terangkat tapi lekat tak? Tak lekat. Yang melekat apa? Tepi lidah kiri dan kanan melekat dekat gigi geraham. Betul? Itu adalah ya. Ai. Okey. Jangan pula kita angkat lidah kita yang tengah melekat dekat lelangit untuk huruf ya. Dia jadi huruf ya ke tak? Tak jadi. Dia jadi macam orang Jepun cakap. Hai. Tak boleh. Dia tak keluar suara. Ya ni dia ada sifat mengeluarkan suara. Ai. Tu ai. Itu ya. Baik, nampak 3 beradik iaitu jim, shin dan ya tapi sifatnya berbeza-beza mengikut pada senarai sifat. Nanti kita akan belajar pula sifat-sifat setiap huruf. Baik. 1, 2, 3. Dah ada 3 rumah tadi. Kemudian kita tengok yang keempat. Ini yang paling sukar. Paling susah lah. Saya akui memang susah. Bot ni, cara kita nak menyebut dengan tepat. Okey. Macam mana saya nak tunjuk? Okey. Nampak tapak tangan saya tak? Nampak Dot memang dia terangkat tengah. Okey, dia terangkat tengah lidah. Tapi bukan tengah sahaja. Tepi lidah sama ada kiri ataupun kanan pun terangkat. Dia kena dekat kita punya gigi geraham atas. Okey. Sama ada kiri atau kanan terangkat. Kena pada gigi geraham atas. Okey, tengah lidah angkat. Tepi lidah angkat. Pangkal lidah terangkat. Tepi lidah tadi dia terangkat bukan sekadar tepi tapi dia bawa sampai ke depan tempat keluar lam. Lam kat mana keluar? Hujung lidah kan. Jadi pendek kata huruf dot ini penuh kita punya lidah. Bahagian lidah kita terangkat ke atas. Itu huruf dot. Baru bunyi dia penuh. Baru bunyi dia Arabi. Kalau orang Melayuiyah ni dia tak berapa penuh bunyi dia. Walado. Contoh. Walado. Jangan kalau walado tu dia tebal tapi hujung lidah aja dia pergi dekat depan. Sekarang ni dia tak nak hujung lidah. Dia nak tengah lidah, tepi lidah sama ada kiri atau kanan, bawa naik atas sampai ke depan. Pangkal lidah pun terangkat. Pendek kata banyak lidah ni terangkat ke atas menyebabkan ruang antara lidah dengan lelangit tu, ruang antara lidah dengan lelangit. Betul lah, tengah ni dia tertutup. Itu bot.
Tidak ada ruang yang terbuka. Itu dot waladh. Sehingga kan kadang-kadang ada yang kata, betul ke Ustazah mengelembung kita punya mulut? Ya. Sebab dia nak membantu lidah tu terangkat ke atas. Menyebabkan kita punya mulut tu tergelembung. Okay. Tapi boleh moncong tak dot? Dot tak boleh moncong. Sebab dot itu juga huruf lidah. Tapi ada juga yang kata, tapi tak moncong macam mana Ustazah? Dia bukan istilah moncong dot ni. Tapi kita punya mulut tu berubah sedikit disebabkan terangkatnya banyak lidah tadi ke atas. Cuma dia bulat je. Dia tidak moncong. Itu yang saya suka sebut masam. Dalam huruf lidah ni ada beberapa huruf masam. Tadi saya dah sebut satu iaitu qaf. Yang kedua huruf dot. Dot ini kategori masam. Kalau kita letak baris atas, bo. Ada tak kita senyum? Tak senyum. Kalau senyum apa jadi? Walad. Tak jadilah, memang takkan jadi. Alright. Okey, itu bahagian yang keempat. Tadi dia ada berapa? 10 kan? Kita masuk yang atas. Kita tengok atas dulu susunan ra, nun dan lam. Okey, dia duduk sebelah-sebelah tapi dia bukan adik-beradik. Dia rumah lain-lain sebenarnya. Dia berjiran sahaja. Okey. Ra, nun, lam. Kalau ikutkan susunan, parking kita punya hujung lidah dekat ra dulu. Yang paling belakang sekali antara 3 tu ra. Kita matikan ar. Kenapa ra antara 3 tu ra kat belakang bukan kat depan? Sebab, okey, pertama sekali ra ni specialnya sebab dia ada banyak sifat. Dalam banyak-banyak huruf, ra adalah satu-satunya huruf yang banyak sifat. Yang paling banyak sifat iaitu 7 sifat. Dalam 7 sifat ra itu ada salah satu iaitu takrir. Tak nak sebut takrir dulu. Inhiraf. Inhiraf ni maksudnya melencong. Jadi dia melencong ke atas. Tu yang menyebabkan dia ke belakang. Ar, ra, ar. Dia bengkok ke belakang sikit. Okay, sebab tu kedudukan dia paling belakang berbanding dengan nun dan lam. Okay, seterusnya. Tapi satu lagi, ra ni masa kita sebut dia kena ada getaran ataupun vibrate. Tapi jangan banyak. Jangan jangan banyak sangat. Okay. Baik, jadi ayam datang. Alright. Seterusnya, nun. Nun, cuba kita matikan an. Okay, kedudukan hujung lidah kita ni dah depan sikit berbanding tempat ra tadi. Kalau nak tengok, kita cuba sebut balik ra mati, lepas tu nun mati. Kita rasa sendiri perubahan lidah kita dari tempat ra ke tempat nun. An. Di depan sikit. Okey, dapat rasa tak? Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga, depan tu, lam. Tadi dah 4, 5, 6, 7, ketiga pula. Masya Allah. Okey, tempat keluar yang ketujuh iaitu lam. Matikan, kita cuba matikan semua. Al. Dia betul-betul dekat langit keras, bahagian atas. Selepas gusi pengikat gigi atas tu. Dia belah belakang sikit. Al. Senyum sambil senyum. Al. Okey, cuba kita matikan tiga-tiga. Ar, an, al. Ar, an, al. Dia beratur tu. Dia beratur. Kena ingat susunan ar, an, al. Tu. Kalau kita ingat susunan dia, insya-Allah kita akan parking dengan betul. Lepas ni. Nawan, slow. Okey. Baik, dah 7. Kita ada berapa tadi tempat keluar? 10. Berbaki lagi 3 tempat keluar tu, yang bahagian hadapan tu. Dia 3 beradik. Satu tempat 3 3 dia kongsi. Okey, kita ambil yang bawah sekali dulu iaitu sin, zai dan sad. Yang mana apabila kita menyebut huruf sin, zai dan sad ni, hujung lidah kita parking di gigi bawah. Pastikan hujung lidah kita parking dekat gigi bawah. Macam mana dalam gambar, macam tu lah sebutan. Okey, kita matikan sin dulu. As. Okey. Lidah kita tu, kejap. Masa kita menyebut sin yang mati memang ada keluar angin kan? Angin itu keluar melalui bahagian atas. Sebab lidah kita dah parking di gigi bawah. Jadi dia adalah ruang udara nak keluar. As. Okey. Kemudian zai.
Az. Pun sama juga, lidah kita tetap di bawah. Parking di belakang gigi bawah. Dan sad, as. Cuma apa beza antara ketiga-tiga ni? Sin dengan zai ni hampir sama. Ada sedikit sahaja perbezaan. Nanti kita boleh tengok dekat sifat juga. Okey, cuma yang ketara antara tiga ni sad lah. Sad ni masa kita menyebut, lidah yang hujung tu tetap juga di belakang gigi bawah. Tapi pangkal lidahnya terangkat ke lelangit. Menyebabkan huruf sad itu dibunyikan tebal. Okey, kita cuba buat jadikan sin dengan sad tu mati. Sebelah-sebelah saya cuba buat dulu. As, aus. As, aus. Dalam keadaan bibir tak muncung. Ini tidak ada kaitan dengan bibir. As, aus. Sebenarnya yang menyebabkan tebalnya sad tu bukan bibir kita muncung, tapi pangkal lidah kita terangkat. Cuba buat. Jadi ke tak? Siapa rasa pangkal lidah dia terangkat masa menyebut sad? Itu tepat. Okey, tu cara dia. As, aus. Kalau tengok, sin tu huruf senyum, zai tu, sad itu huruf masam. Jadi kita nampak sendiri mulut kita kan? As, kita sengih. Sad, aus, kita masam. Tapi tak muncung. Okey, itu adalah huruf masam yang ketiga dalam makhraj lidah kita. Baik, jelas untuk bahagian sin, zai dengan sad. Okey, itu adalah makhraj yang ke-8. Okey, makhraj yang ke-9, tengah-tengah tu. Hujung lidah dikeluarkan sedikit dan mengenakan kita punya hujung lidah tu pada gigi atas depan. Istilah tajuk ni panjang. Gigi atas depan tu maksudnya apa? Gigi kapak. senang gigi kapak lah Okey. Sebut tiga-tiga huruf ni, mesti syarat utama dia mengeluarkan hujung lidah dekat tengah gigi. Sikit je, jangan keluar banyak. Okey, sentilkan apabila sebut tiga huruf. Tak sentilkan hujung lidah, tak akan jadi. Baik, antara tiga huruf ni kebiasaannya kita akan perasan lah sa dengan zal ni. Kadang-kadang je lah zal tu orang tak terkeluar sebab dia lupa. Tapi za ni masalah. Za ni orang rasa, kita rasa kan, main-main rasa je. Sikit lagi ada yang dah letih dah sianya. Sekejap za ni kita sebut contohlah. Lepas kita habis solat kan, bagi salam sebelah kiri, apa kita baca dulu? Astaghfirullahalazim. Kita akan istighfar, betul tak? Istighfar kita tu walaupun dia bukan ayat Quran, kalau kita salah baca istighfar tu, za tadi tempat keluar dia tak betul, masuk dalam Quran baca jumpa za, dia akan jadi gitu juga. Nampak tak? Sebab kita dah biasa amal yang tak tepat. Jadi kita ubah. Astaghfirullahalazim. Pastikan hujung lidah keluar. Okey, apa yang menyebabkan za tu jadi tebal? Hujung lidah keluarkan tu dah betul. Tapi yang membantu tebal sama juga macam sad tadi sebab dia huruf masam. Jadi pangkal lidah ni terangkat juga. Membantu za tu jadi tebal. Kalau kita sekadar sebut astaghfirullahalazim, dia jadi zal lah. Kan dia jadi zal sebab pangkal lidah tak angkat. Macam zal tu memang cara dia mengeluarkan hujung lidah kat tengah gigi tapi tidak angkat pangkal lidah. Maka dia jadi nipis. Za, zi, zu ataupun wa iza. Wa idza, hujung lidah keluar tak? Keluar, tapi pangkal lidah tak angkat. Tapi za, hujung lidah keluar, pangkal lidah kena tolong angkat. Pangkal lidah tu kena diangkat sebab nak membantu untuk menebalkan bunyi za. Astaghfirullahalazim. Ataupun a'udzubillahi minasyaitan. Sadaqallahul azim. Tu za. Okey? Bukan azim. Selama ni kita baca azim. Even saya sendiri pun sebelum ni, kalau saya baca za, saya hentam je. Rupa-rupanya kita kena tengok juga pada sifat dia. Za, tempat keluar dia, sifat pula. Tempat keluar za kat mana? Sama macam sa, sama macam zal. Iaitu hujung lidah dekat gigi atas. Tapi beza antara ketiga-tiga ni, za adalah huruf masam, sa dengan zal adalah huruf nipis. Iaitu tidak mengangkat pangkal lidah. Za sahaja yang diangkat pangkal lidah. Baik. Dah ada berapa huruf masam tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Za yang keempat. Kemudian tempat keluar yang terakhir iaitu tempat keluar yang ke-10. Daripada 18 makhraj tadi. Berkongsi padanya 3 huruf iaitu keluar daripadanya huruf
ta, dal dan to. Kat mana tempat keluar dia? Hujung lidah belakang gigi atas, depan. Ingat tak? Hujung lidah parking kat mana? Belakang gigi atas bahagian hadapan. Gigi kapak jugalah, tapi gigi kapak atas. Tu. Okey, untuk ta dengan to ni saya kira tak ada masalah sangat bagi orang kita. Tapi dal ni masalah. Okey, dal. Okey, panjang penjelasan dal ni. Okey, tak apa. Saya ringkaskan dulu. Dal, kalau kita kata hujung lidah belakang gigi, parkinglah hujung lidah belakang gigi. Qul huwallahu ahad. Dadidu. Dadi tu mudah kita sebut. Mungkin kalau orang tak biasa dia rasa macam bunyi budak-budak macam pelat macam mana sebut. Budak pelat menyebut dadidu tu sebenarnya itulah yang betul. Sebab kita biasa bercakap huruf dal ni dalam bahasa Melayu D. Bila kita sebut huruf D, kat mana lidah kita? Bukan dekat belakang gigi. Tapi lidah kita parking dekat lelangit keras yang tengah tu. Cuba sebut. Da, kedai, dalam, duduk. Kat mana lidah kita? Lidah kita dekat lelangit tengah yang keras tu. Jadi, bila kita dah biasa bercakap hari-hari menggunakan perkataan Melayu yang ada huruf D, kita letak dekat tengah, maka bila mengaji, jumpa huruf dal, dia akan jadi ahad, lam yalid wa lam yulad. Nampak tak? Dia jadi Melayu lah. Dia tidak ada kearaban. Kalau nak dapatkan fasih menyebut dalam kaedah bahasa Arab, pastikan makhraj tu tepat parking dia. Ahad. Lepas tu kalau kata Ustazah tak biasa lah Ustazah. Tak biasa maknanya dalam kehidupan seharian kita kalau kita bercakap ada beberapa perkataan yang gunakan huruf D. D tu kita tukar parking dekat tempat dal. Nak pergi kedai, duduk. Macam cerita Piramli kan? Duduklah. Sebenarnya itu yang betul. Kita eja perkataan betul tu B-E-T-U-L. Kita eja je. Tapi kita sebut tak sebut pun betul. Betul tak? Ustazah, boleh tak Ustazah sebut sekali lagi ayat macam contoh nak dal tu? Dal, okey. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ad. Id. Ud. Okey, so dia boleh? Dia bukan bunyi macam ahad macam tu lah, dia kena bunyi ahad macam tu. Mesti dia kena ahad. Dia kena ahad, tak boleh ahad, tak boleh. Kalau ahad dia tak tepatlah makhraj. Dal yang sebenar-benarnya tempat keluarnya hujung lidah belakang gigi, tapi kita sendiri yang ubah tempat keluar tu di lelangit. Macam mana boleh jadi berubah? Sebab kita dah biasa dengan dialek kita kan menyebut huruf D. Durian contoh. Musim durian. Okay, lepas ni sebut durian. Durian. Contoh. Kadang-kadang satu perkara yang saya rasa saya kena sebut juga. Dal baris atas dengan baris bawah, dadi tu kita boleh nak ubah dia menyebut dengan tepat. Tapi baris depan, du tu pastikan kita punya hujung lidah tu melekat dekat belakang gigi hujung lidah saja. Kadang dia jadi dadi du. Du jadi dot. Kita perasan tak sebut dal yang baris depan bila sebut du tu dia dah bukan hujung lidah aja yang melekat. Dia dah bawa, dia ajak geng-geng tepi lidah ni sekali melekat. Maka dia jadi du. Okay. Contoh tadi, apa ayat dia? Saya tak ingat tadi kita baca. Ada tadi. Bil huda bukan. Dalalah bukan. Tapi adalah tadi. Alhamdulillah, hati-hati. Alhamdulillah du. Hujung je, muncung betul-betul. Takut nanti jadi dot. Ada jugalah beberapa orang yang saya jumpa, niat kita nak membetulkan dal dia tu biar dia parking dekat hujung lidah belakang gigi. Tapi bila dia parking dekat belakang gigi, dal tadi tu hujung lidah, tapi dia terbawa sekali tepi-tepi lidah, maka dia jadi dot. Tu kena hati-hati sorry, ayat 15 tadi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dia jadi wa yamuddu, dia jadi tebal. Jadi dot. Patutnya wa yamudduhum. Pastikan betul-betul. Maknanya kita kena fokus meletakkan hujung lidah kita belakang gigi. Hujung lidah sahaja, betul-betul hujung lidah. Dia tidak berkait dengan tepi lidah dan pangkal lidah. Itu huruf dal.
Baik, panjang cerita dal kan? Okey. Ta, cuba kita sebut ta. Ta kita sebut baris mudah. Tatitu, belakang gigi kan? Dal pun kita bawa sama kat situ sebab dia tiga beradik yang sama. Kemudian to. Cuba sebut to dengan meletak hujung lidah belakang gigi. Tatitu. Okey, ini jangan muncung juga sebab ini huruf masam. Macam mana dia boleh jadi tebal? Pangkal lidah mengangkat ke lelangit. Kalau pangkal lidah tak diangkat ke lelangit, apa jadi? Ta juga. To. Okey, cuba tengok saya punya mulut. Ta, da, to. Ta dengan da tu senyum. Ta, da, to. To tu masam tapi jangan muncung. Sebab to itu masih lagi huruf lidah, bukan huruf bibir. Okey, kemudian ni banyak cerita pula ni, to ni. Dal dengan to tu kalau kita matikan apa jadi? Ada qalqalah. Ada. Pastikan juga dia parking tempat yang sama. Ada. To, alto. Lantun dan tebal sebab dia tadi huruf masam. Alto. Kalau baca allazi at'amahum tak jadi juga. At' tak boleh. Qalqalah dah ada tapi sifat tebal dia tak ada. Alto. Okey, kemudian ta ni. Ta ni satu masalah. Apabila kita ni last apabila kita mematikan huruf ta, dia ada satu sifat iaitu hamas. Ni ramai orang tahu hamas. Tapi macam mana cara kita nak menghamaskan bunyi ta? Kebiasaannya orang akan bunyikan hamas ta ni macam bunyi hamasin. Tu salah. Contoh hamasin macam mana? Ats. Masa tu hujung lidah dia kalau kita perasan dia dah tak parking hujung lidah belakang gigi atas dah. Dia letak hujung lidah dekat bawah. Maka angin tu terlepas banyak menyebabkan seolah-olah huruf ta tu ditambah dengan huruf sin. Jadi bunyinya ats. Sebenarnya nak hamaskan ta tu hujung lidah belakang gigi tu juga. Tempat dia parking tu juga dia tekankan dan dilepaskan angin. Contoh at. Ni kena dengar betul-betul. Dengar tak? At. At. Tolak. Contoh dia macam ni. Okey, lidah kita ni dia parking dekat kita punya gigi atas kan. Dia tolak kat situ juga. At. At. Tapi dia bukan ke bawah. Kalau ke bawah dia jadi ats. Banyak kan. Solihat. Tu salah. Dia bocor mambang. Dia tak boleh bocor. Ats. Tu jadi ta sin. Tapi kalau ta mati saja at. Okey. At. Tu kena betulkan. Tapi tak apa. Sebab tu saya suka sepanjang kelas kita 1 jam setengah ni kena talaki juga walaupun satu baris ayat. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa balik huruf yang sama. Macam mana cara kita nak mengolah kalimah-kalimah ataupun huruf tu tepat pada makhraj dia. Kalau kita sekadar belajar tajwid saja, kita tak praktikkan pada sebutan ayat, kita tak tahu sejauh mana kita boleh ubah sebutan yang tepat tu. Baik. Okey, saya tutup Okey, boleh sekejap. Sebelum kita mengakhiri kelas kita petang ni. Okey, sebelum tu saya nak tanya, ada soalan apa-apa tak? Saya nak tanya satu je lah. Yang apa tadi yang kita baca yang ayat nombor 16 tadi, kan ya Rabihat 3 kan ada dua ta tu kan? Yang bawah tadi ni ayat 16 ni Rabihat 3 kan ada ta satu ta kosong kan? Apa fungsi ta yang tak bunyi tu? Apa fungsi? Tak ada fungsi. Rabihat 3 kita okay. Pakai yang tak dua tapi yang ta yang satu lagi tu apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Ta yang kedua. Yang pertama. Ta yang kedua tu dia yang pertama. Okey. Kalau kita baca berhenti di situ, ta dia akan jadilah rabihat. Rabihat. Tapi disebabkan kita baca, sekarang kita sambung ke kita berhenti? Jarang sekali orang berhenti. Jadi kat situ hukum dia idgham mutamathilain. Maksud idgham mutamathilain ni memasukkan dua huruf yang sama. Sama dari segi apa? Sama dari segi makhraj dan sama dari segi sifat dia. Jadi apabila ta yang pertama dah dimasukkan kepada ta yang kedua dan dia letak tanda sabdu kat situ, maka dia gugurkan, dia bukan gugurkan sebenarnya. Dia dah ada sifat hamas dalam ta yang berbaris. Jadi dia tak perlu lagi bunyi rabihat 3. Nanti dia jadi banyak sangat. Jadi sebab dia dah berbaris, dia tak mati,
Rabihat tija. Masuk terus. Sebenarnya masa kita sebut rabihat ti tu dah ada hamas tapi sedikit sebab dia berbaris. Syifa. Okey? Boleh? Jelas tak Kak Liza? Okey, maknanya bila kita baca, kita tu dah masuk dalam ka yang satu lagi tu jadi Ya. Sebab tu dia letak tanda sabdu. sabdu. Maknanya ka satu lagi tu dia tak bunyi dah lah. Maknanya Tak. itu kan Sebab dia dah bunyi dalam baris ada ta bunyi tu. dah tu. Malah kalau kita berhenti kat situ baru kita berhenti kan. Ya. Kalau itu kita tak mungkin lah kalau kita tak berhenti situ. Tapi lebih tak Paling tidak pun kalau berhenti rabihat tijaratuhum. Paling tidak mesti akan berhenti kat situ. Tapi bukan berhenti dekat rabihat. Okey, faham. Okey, satu Ini lagi. kita tak sajalah untuk yang lain tu samalah seni kita ni kan. Ya. Betul. Satu Betul. lagi tak, ya, ayat 13 tu, kalau kita tengok ayat 13 tu, Allah tu minimal 4 angkat. Kemudian sufaha'u, yang kan ada yang pada atas tu kan, gelombang tu kan. Itu berapa minimal yang sufaha tu? Okey, kalau kita tak nak rasa confused, kalau kita rasa macam ingat lupa mana satu ni mak wajib dengan mak jaiz ni kan. Okey, samakan semua. Dapatkan kebersamaan masa kita baca. Baik mak wajib, baik mak jaiz. Kalau kita dah buat 4, 4 semua. Jadi seragam. Kalau kita dah buat 5, 5 semua. Kalau kita memang nafas ni Allah anugerahkan panjang, nak buat 5, buatlah 5. Kalau macam tak berapa nak panjang nafas tu, buat 4 pun dah memadai. Melainkan kalau kita membaca dengan bacaan Imam Hafs an Asim, Tariq Jazari. Kalau Jazari, mak jaiz dia boleh baca 2 harakat macam mak asli. Tapi kita kat Malaysia, semua baca dengan Tariq Syatibiyah. Syatibi ni mak jaiz memang kena baca 4 atau 5. Mak wajib 4 atau 5. Jadi sama. Ambillah kedua-dua yang sama. Jadi kita tak ada rasa macam salah ke aku baca ni kejap 4 kejap 5. Ambil sama. Ada boleh sama dengan Okey, ayat. boleh? Sama. Sebab kat situ Kak Liza, sebab Kak Liza dah tanya kan. Ala innahum tu mak jaiz. Sufaha'u tu mak wajib. Beza nama dia tu sebab apa? Mak jaiz munfasil ni dia terpisah mat dengan hamzah. Mat wajib mutasil tu dia satu tempat, satu kawasan. Alif dengan mat dengan hamzah, satu kawasan. Nanti kita akan belajar secara terperinci lagi bahagian mat, pecahan-pecahan mat dan cabang-cabang dia. Doa mudah-mudahan habislah tajwid ni. Sebenarnya yang penting tu nak dapatkan dua-dua tu. Sebab hari tu saya teringatlah nak cakap sejak MCO ni yang saya punya kelas banyak. Ada setengah kelas tu tak jalan. Jadi ada yang request nak buat kelas juga. Saya kata okey, saya boleh laksanakan kelas. Saya cubalah sedaya upaya. Selagi boleh saya akan cuba sampaikan. Saya akan kongsikan sampai mana yang boleh dan yang penting kita boleh betulkan sebutan huruf tu nanti bila mengaji. Sebab kemungkinan saya punya kelas-kelas kat masjid ni mungkin sampai bulan 12 kot, mungkin. Harapnya habislah bulan 12 tu insya-Allah. Sebab lepas MCO katalah bulan 1 tahun depan ke, saya kena bergerak balik ke masjid-masjid. Saya tak tahu lagi jadual tu macam mana. Takut juga nak janji kan. Jadi kita cubalah guna medium yang ada sekarang ni. Baik. Jadi ada lagi soalan? Cakap ini tu, itu je saja mesti. Okey. Yang lain ada tak ada Alhamdulillah. Baik, jadi untuk petang ni setakat tu dulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Okey, kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun mir rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Mana pantai? Terima kasih Zahra. Hai. Okay. Alright, sama. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju doktor tu. Sekarang main masak-masak. Masak pakai baju doktor. Bismillahirrahmanirrahim.